Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 26 November 2022. Kerajaan negeri akan memberi bantuan khas kewangan setengah bulan gaji dengan kadar minimal RM1,000 kepada 20,271 penjawat awam negeri yang akan dibayar pada Januari 2023. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dalam pembentangan bajet Negeri Sabah 2023 semalam. Beliau juga berkata bantuan khas sebanyak RM500 bagi sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Pesta Keamatan juga akan diberikan dan dibayar pada bulan April 2023. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji menerusi satu kenyataan juga mengumumkan kerajaan negeri memutuskan cuti peristiwa pada 28 November 2022 sebagai Hari Kelepasan Am Khas bagi negeri Sabah. Ia selaras dengan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media di Ibu Negara. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Barisan Nasional GRSPN akan terus memfokuskan pemulihan ekonomi dan pembangunan negeri demi kesejahteraan rakyat selepas pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata kerjasama GRSBN Sabah sentiasa dalam keadaan baik dan beliau sendiri telah menyampaikan hasrat untuk menyokong kerajaan baharu pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya telah sampaikan hasrat kerajaan negeri di bawah pimpinan saya dan juga Gabungan Rakyat Sabah GRS kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bahawa untuk kebaikan negeri Sabah, kestabilan politik dan sebagainya, maka kita telah memberi sokongan kepada beliau. Datuk Haji Ji berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu. Jelas beliau keputusan kerajaan negeri menyokong kerajaan perpaduan adalah setelah memikirkan kepentingan negeri Sabah dan ia tidak akan menjejaskan kerjasama gabungan parti tersebut. Kerajaan perpaduan diyakini akan dapat memakmurkan negara dan rakyat. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mokhtaradin turut mengalu-alukan penyertaan sebarang parti yang ada di Sabah untuk menyertai kerajaan perpaduan. Malah tambahnya, kerajaan perpaduan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertujuan untuk memastikan nasib rakyat dibela dan ekonomi negara dapat dipulihkan. Nama pun perpaduan bermakna semua boleh menyertainya. Jadi saya mengalu-alukanlah di mana-mana parti yang menyertai kerjaan perpaduan ini untuk memastikan perpaduan dalam pemerintahan sebuah negara harus memakmurkan negara dan rakyat. Ini keutamaan kita. Beliau berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu. Datuk Bung yang juga pengerusi Barisan Nasional Sabah berkata keputusan Gabungan Rakyat Sabah GRS untuk menyertai kerajaan perpaduan ini juga dilihat tepat dalam memastikan limpahan ekonomi dan pembangunan di Sabah tidak ketinggalan. Menyentuh situasi politik di Semenanjung ketika ini, beliau berkata keadaan itu tidak mengganggu keadaan politik di Sabah kerana ketika ini hubungan antara Barisan Nasional BN dan Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah baik. Dalam pada itu, Parti Warisan Sabah Warisan tiada halangan bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Presidennya, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Abdal berkata, ini kerana mereka adalah yang pertama menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Well, we have been there together with PH before. So we have the experience the PR14, so it's no questions of us to work closely together as we were the first to sort of declare our support to Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Syafiee berkata demikian ketika ditemui media di Dewan Undangan Negeri Kota Kinabalu. Tambahnya, rakyat perlu memberi ruang kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin menggunakan pengalamannya untuk memajukan negara. Sementara itu, penduduk pedalaman di negeri ini berharap kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim
sebagai Perdana Menteri ke-10 dapat membawa sinar baharu untuk melakukan perubahan pembangunan di kawasan luar bandar demi kesejahteraan rakyat. Mereka yang ditemui RTM di Pekan Bingkor Keningau turut berharap pelbagai bantuan dipertimbangkan untuk rakyat. Khasnya di pedalaman ini, kami mengharapkan kerajaan yang baru ada sekarang ini dapat memberi tumpuan kepada pembangunan di kawasan pedalaman dari segi infrastruktur. Supaya kami di kawasan pedalaman ini juga dapat menikmati pembangunan seperti mana yang dinikmati di kawasan bandar. Dan dari segi bantuan-bantuan, kami mengharapkan agar bantuan-bantuan di kawasan pedalaman ini diperbanyakkan lagi. Saya mengharap agar PM mengambil berat tentang kami yang penjajah-penjajah sini pasar ini, supaya dia akan memberi bantuan demi sedikit lah, kalau boleh lah. Tanya kepada PM kita yang baru, tiada lain, tiada bukan, kalau boleh lah. Selain daripada peniaga-peniaga kecil ini diberi keutamaan, kalau boleh kepada belia-belia yang muda-muda nih beri keutamaan jugalah. Pelbagai program bagi memelihara kekayaan dan warisan seni budaya etnik di negeri ini sedang dirangka untuk memperkasakan industri pelancongan berasaskan budaya dengan dua lokasi baharu di Kota Belud dan Tawau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Sabah juga bakal menambah tapak mahkota 3 serangkai dengan pengisytiharan Geopark Global Kinabalu di Perhimpunan Agong UNESCO dijadual pada bulan April 2023. Justru itu, kerajaan memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 9.5 juta kepada Lembaga Kebudayaan Sabah untuk melaksanakan program yang telah dirancang tersebut. Beliau berkata demikian ketika membentangkan Belanjawan 2023 Negeri Sabah yang bertemakan Ekonomi Diperkasa, Rakyat Sejahtera di Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah Dun Kota Kinabalu. Tambah beliau, bagi mempromosikan Sabah di peringkat antarabangsa sebagai destinasi pilihan konvensyen dan seminar, kerajaan negeri telah menubuhkan Biro Konvensyen Sabah yang akan beroperasi dalam masa terdekat. Katanya biro ini akan membantu mempercepatkan pertumbuhan industri pelancongan menerusi penganjuran mesyuarat insentif konvensyen dan pameran MICE yang akan menjana aktiviti ekonomi dan memberi manfaat kepada sektor hospitality, logistik, penerbangan dan lain-lain yang berkaitan. Beralih ke pengembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 266 kes baharu semalam, pertambahan 44 kes berbanding jumlah sebelumnya. Pertambahan yang agak banyak itu adalah disebabkan kadar positiviti yang tinggi dicatatkan, iaitu 14.61%. Berdasarkan kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, angka positif semalam juga diperolehi daripada bilangan sampel ujian yang lebih banyak iaitu 1,821. Sebanyak 12 daerah merekodkan kes 2 angka dan 5 daerah tidak merekodkan sebarang kes baharu. Sejumlah 264 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 5. Dalam pada itu, bilangan pesakit sembuh ialah 203 dan 386 pesakit sedang menerima rawatan. 1 kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Politeknik Kota Kinabalu PKK mencapai kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 96.3% bagi tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding 89.8% pada tahun 2021. Pengarah PKK Dullah Muluk berkata dalam meningkatkan lagi kebolehpasaran tersebut, PKK juga aktif menjalankan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi sepanjang tahun ini. Beliau berucap dalam Majlis Apresiasi PKK di Politeknik Kota Kinabalu. Majlis ini bagi memberi penghargaan kepada kaki tangan yang terlibat dalam menjayakan program yang telah berlangsung sepanjang 2022. Institusi ini merupakan satu institusi untuk melahirkan generasi yang berpengetahuan
dan juga berkemahiran. Jadi saya rasa mereka yang memainkan peranan penting adalah pegawai dan kaki tangan. Saya berbangga dengan inisiatif yang dilakukan oleh pihak pengurusan memberikan anugerah kepada mereka. Jadi saya harap perkara ini akan berterusan. Sebanyak 26 anugerah disediakan, termasuk 6 anugerah penting untuk memberi penghormatan kepada kaki tangan yang layak menerimanya. Persatuan Catur Negeri Sabah komited melahirkan pemain catur bertaraf kebangsaan dan antarabangsa menerusi penganjuran Pesta Catur Borneo 2022 yang diadakan 2 tahun sekali. Presidennya Muammar Zulkarnain berkata, selaras dengan matlamat itu, kualiti penganjurannya akan ditingkatkan dengan mempelbagai promosi bagi menarik minat lebih ramai pemain muda di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penutupan National State Championship dan Kejohanan Catur Borneo untuk Orang Kurang Upaya OKU 2022 di Kota Kinabalu bersempena Pesta Catur Borneo 2022. Katanya Pesta Catur Borneo 2022 melibatkan 2 kejohanan utama iaitu National State Championship 2022 yang telah menarik 46 penyertaan daripada 10 kumpulan dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang, sementara Kejohanan Catur Borneo OKU disertai 33 pemain dari Sabah, Sarawak dan Pulau Pinang. Kejohanan National State Championship dengan 2 kategori utama iaitu terbuka lelaki dan terbuka wanita menyaksikan pasukan terbuka lelaki Penang A muncul Johan, naib Johan pasukan Penang B dan tempat ketiga pasukan Sabah B. Sementara kategori terbuka wanita diungguli pasukan wanita Sabah A, tempat kedua pasukan wanita Sarawak A dan ketiga pasukan wanita Sabah B. Kategori Kejohanan Catur Borneo untuk OKU dimenangi oleh Ardian Shah Muning daripada Kelab Catur Sendakan, tempat kedua Khir Johari Abdullah dari Sabah Society for the Blind dan ketiga Ainur Ashikin Jupini dari SMK Tandek, Kota Marudu. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah. Ikuti lebih banyak perkembangan di laman Facebook rasmi Berita RTM. Saya Emran Azmi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.